untuk hari ni kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan sub-agent. Okay, saya dah bagi notes kat you all. Saya dah bagi ada buku yang dah dipostkan, cuma ada seorang tadi yang tak ada nombor kontak, so dia tak dapat nak postkan. Dia tunggu nombor kontak dulu. Jadi yang lain hopefully dah dapatlah buku. Dah dapat ke buku? Ke belum lagi? Ada yang dapat tak buku? Dah. Dah okey. So, kalau dapat buku tu boleh tengok tajuk Law of Agency, pergi cari tajuk sub-agent. Okey. Dalam topik sub-agent tu ada 3 benda penting. Okay, yang pertama berkait dengan definition and relation. Yang kedua berkait dengan liabilities, tanggungan. Yang ketiga berkait dengan effect. Okay, effect tu yang paling simple, yang paling mudah nak faham. First you kena faham dulu what is mean by sub-agent. Okay, sub-agent adalah agent yang dilantik oleh original agent dengan izin daripada principal. Okay, so sub-agent is person who is appointed by the original agent to present or to dealing with third party, authorized with the authorization of principal. It means that principal agreed, principal give an authority to sub-agent to act on behalf of the principal in dealing with the third party. Okay, yang penting kat sini perkataan authorization. Kenapa? Because of perkataan tu menyebabkan effect of the contract tu nanti. In the case of principal do not authorize, or principal refuse to give an authorization, for example, agent cannot claim the remuneration. Okay, sub-agent cannot make the contract binding upon the principal because of he or she lack of authorization tadi. Perkataan authorization tu penting sebab dia membolehkan kontrak yang dibuat oleh sub-agent yang dilantik oleh agent tadi menjadikan principal itu binding dengan kontrak tu, terikat dengan kontrak tu. Kalau principal tak bagi authorization, principal tak setuju, tak agree dengan pelantikan sub-agent tu, kontrak yang dibuat oleh sub-agent tu hanya tertakluk kepada original agent sahaja. Okay. If you refer to section 144, that particular section explain on the meaning of sub-agent, which the section mentioned that sub-agent is a person employed by and acting under the control of. First is employed, second is acting under the control of the original agent in the business of the agency. It means that sub-agent tu dia hanya bertindak, hanya mengikut arahan daripada original agent yang melantik tadi. Tapi original agent tadi dia kena minta approval daripada principal to appoint sub-agent. Okay. Dia macam hubungan antara original agent dengan principal. Seolah-olah original agent tu adalah principal kepada sub-agent. Sub-agent tak perlu tahu dia ada ke tak ada principal. It doesn't matter kat situ. As long as dia perform, as long as dia follow order given by original agent, then it should be okay. Okay. It means that the principal and the principal and the sub-agent has no privity in contract. What is mean by privity? It means that principal and
sub-agent has no Media has no ada present apa-apa ke? ada present tak ada. Oh, tak ada. Okay. Tak ada. Belum. Saya tak ada yang sub-agent ni. Okay, apa tadi? Privity of contract tu maksudnya principal has no direct connection dengan sub-agent. Maksudnya principal tu cuma relate dengan original agent, nanti sub-agent akan relate dengan original agent juga. So dia adalah in between kat situ yang agent bermula tadi. Okay, so you kena faham dulu kat situ dia punya definition and relation. Then kita pergi pada liabilities. Saya dah sebut tadi kalau liabilities principal agreed, approve, then principal akan bertanggungjawab dengan kontrak tu. Kalau principal tak approve, yang bertanggungjawab adalah agent yang melantik. Okay, section 145 in the case of fraud and willful wrong, dalam kes-kes yang serius, contoh macam kes-kes penipuan, principal boleh saman dua-dua, agent dan juga sub-agent. Okay, jadi agent kat situ dia bertanggungjawab untuk dua-dua pihak lah, satu principal, satu agent yang dilantik tadi, sub-agent. Okay. Dan contoh kes Hadley versus Heller and Partners tu, dalam kes tu kalau kamu tengok dia principal suffered loss due to the negligent statement given by the sub-agent, and in that situation principal can bring the actions against sub-agent. Principal boleh saman direct sub-agent bila sub-agent tu menyebabkan principal mengalami kerugian because of sub-agent tu memberikan statement yang salah. Okay. Untuk efek sama juga bergantung pada principal. Kalau principal setuju, then it should be no problem. Kalau principal tak setuju, siapa kena bertanggungjawab? Agent yang melantik. Kalau kamu tengok section 145 tu dia kata jumpa tak perkataan sub-agent properly appointed. Kalau sub-agent tu dilantik secara proper, principal akan bertanggungjawab untuk kontrak tu. But in the case of agent tu dilantik tanpa authorization, tanpa approval daripada principal, yang kena bertanggungjawab adalah agent. Agent personally responsible to his principal. Kamu refer section 146. Jumpa tak? 145 atau 46, jumpa tak section tu? Jumpa? Jumpa tak? Section effect of contract by sub-agent. Mentah, madam. Tak jumpa. Yang C tu, dia ada A, B, C. Yang A tu tentang relationship, yang B tu tentang liabilities, yang C tu tentang effects. Jumpa? Jumpa tak yang lain? Jumpa ke tak jumpa? Buku baru saya pun tak pasti page berapa. Dia ada edit hari tu. Jumpa tak? Section 145, 146. Contract Act 1950. Jumpa? Bukan case, section. Jumpa tak? Fadiro jumpa tak? Muhairu jumpa tak? Iman? Jumpa tak jumpa? Ya, saya jumpa. Dah jumpa dah? 145 tu situasi yang mana principal approve pelantikan agent tu. Pelantikan sub-agent, sorry. 146 principal not properly approve. Not approve the appointment of the sub-agent. Then yang kena responsible adalah
original agent. Faham tak? Boleh tak? Boleh? Ke boleh belah? You all ni, inilah masalah kalau tak ada kelas face to face kan. Susahnya nak tanya faham tak faham. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, yang lain? You all ada 20 lebih ni tau. Kalau saya tinggalkan tak faham kan? Sekejap saya tak jumpa lagi. Tengok dekat tajuk law of agency tu, dekat tajuk sub-agent. Lepas tajuk duties of agent, tajuk sub-agent, then tajuk duties of principal lepas tu. Dia ada 3 kat situ, A, B, C. A untuk definitions, B untuk liabilities dan C untuk effects. Jumpa tak Adriana? Okey. Sekejap saya present sekejap. You tengok kat sini nanti. Penting lah, tak counting. Sekejap kena ambil kat sini juga. Whiteboard. Kau nampak tak ni skrin ni? Nampak, madam. Nampak Sekejap, saya tunjuk sekejap. Okey, dia ada bahagian A, bahagian B dengan C tadi. A ni untuk definition dan juga relation. Yang B ni untuk liabilities. Yang ni untuk effects. Okey. Ni principal, ni agent, ni sub-agent. Okey. Bawah ni pocok kau hilang kau dah. Sekejap. Bawah ni adalah third party. Okey. Principal dengan agent ni, dua ni kita namakan sebagai agency. Okey. Sekarang ni, agent ni, dia nak lantik sub-agent untuk jual pada third party ni. Okey. Apa yang perlu dibuat? Agent ni perlu dapatkan approval. Izin daripada principal. Kalau principal approve untuk lantik sub-agent ni, akan ada kontrak antara agent dengan sub-agent ni dan principal kena bertanggungjawab. Kalau principal tak approve pelantikan antara sub-agent ni, kontrak antara sub-agent dengan third party ni, yang ni akan bertanggungjawab. Okay. So, untuk efek dia bergantung kepada principal. Principal approve or principal tak approve. Kalau principal approve, then ada binding contract. Principal tak approve, tak ada binding contract. Dan yang kena bertanggungjawab adalah original agent. Agent yang awal tadi. Ini section 145. Ini section 146. Dapat tak? Boleh? 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 Boleh, madam. Okey. Itu untuk tajuk sub-agent. Kita pergi pada tajuk
Duties of principal towards agent. Sekejap Duties principal ada 3. Mana ya? Sekejap. Okay. Ada betul lah. Okay, duties ada 3. Yang pertama duties dia adalah untuk pay commission or other agreed remuneration. Commission lah. Remuneration ni refer pada upah ataupun gaji dia ataupun apa-apa yang dipersetujui, allowance ke apa ke antara principal dengan agent. Okay. Section explain untuk duties of principal yang first ni section 172. Bila principal nak bayar untuk agreed remuneration dengan commission ni, normally after completions of all contractual duties lah, selepas selesai tugas biasanya. Okay. Then section 173, agent who is guilty of misconduct loses his right to remuneration. Mana agent yang ada buat kesalahan salah laku kat sini, misconduct ni contohnya macam menipu ke, mencuri ke, against the law lah. Dia hilang hak untuk dapat gaji, untuk dapat upah Contoh macam kes Andrew vs Ramsey ni, ini agent kat sini telah buat satu kesilapan yang mana in this case agent receive secret commission. So in this case court held that principal claim succeed. It means that principal berjaya untuk tuntutan tu, yang mana principal tak payah nak bayar agent punya commission because of agent himself already receive secret profit or a bribe when performing his duties as an agent. So in these situations menang kes kepada principal because of agent in this case involved in misconduct, which is secret profit, receive secret profit. Faham tak? Boleh? Okay? Boleh. Okay, boleh Second duties of agents, second duty of principal towards agent, not to willfully prevent. Keyword dia perkataan willfully prevent or hinder. In these situations, principal cannot without excuse it's like principal cannot easily prevent, tak boleh suka-suka hati nak sekat ataupun nak halang ataupun nak tutup rezeki agent ni from having ataupun from earning his commission. It means that principal must pay for the commissions after agents completing his duties lah. But the principal refuse to accept the contract made by agent. Ini situasi yang mana principal dikatakan sebagai menghalang ataupun menutup agent tu daripada mendapat commission. Yang pertama, bila principal refuse, tak terima kontrak yang dibuat oleh agent tadi. Yang kedua, bila principal lantik another agent untuk doing the same duty, untuk carry the same duty. Okay, to carry the same duty, and then dia akan deprive the original agent from earning his commission. Ini situasi yang menunjukkan principal tu sengaja prevent ataupun hinder agent from earning his commission. Tak boleh macam ni lah. Pergi tengok pada yang ketiga. Yang ketiga adalah duties principal to indemnify or reimburse. Principal kena bayar semula, kena bayar balik kepada agent untuk apa-apa tindakan lawful act, tindakan yang sah yang agent lakukan semasa menjalankan tugas. Yang mana agent telah advancekan duit dia ke contohnya, ataupun mungkin agent tu dah dah buat something yang mana benda tu tindakan yang sah dan something happen, for example, principal kena bayar ganti rugi lah contohnya. Situasi macam mana kita akan tengok sekejap lagi. Okay. So agent incurs some liabilities or losses in the exercise of his duties. The principal is under a duty to indemnify or reimburse. Keyword here is the words
losses in his exercise. Losses ni kat sini maksudnya lose, apa dia losing in something lah. For example, dia hilang dari segi dia punya pendapatan ke, ataupun mungkin dia sebabkan dia tu berlaku something semasa menjalankan tugas tu, prinsipal kena bertanggungjawab. Kalau ejen tu involved in accident contohnya kan, because of performing principal punya duty, then principal perlu pay for the compensation. Contoh macam kes Hitchens Harrison ni kita akan discuss sekejap lagi. Tapi kalau sekiranya principal tu suruh buat criminal act, okay, principal suruh buat kesalahan jenayah, so you all jangan buat lah, sebab in this situation principal is not liable to indemnify the agent, untuk ganti balik apa-apa yang agent tu rugi sekiranya agent tu melakukan kesalahan-kesalahan jenayah. So you kena tengok kat situ sama ada lawful ke tidak acts tu. Kalau benda tu against the law, jangan buat lah. Report je dekat polis, principal suruh buat kesalahan jenayah contohnya. Report dekat pejabat buruh ke, yang berkenaan lah. Okay. Then kalau benda tu benda yang masih dalam job scope you sebagai agent, you kena buat lah, sebab itu adalah sebahagian bertugas kan, lawful acts, dan you boleh claim kalau you ada mengalami apa-apa kerugian. Example case alamak example case tadi case Hitchens tadi kan. Dalam case ni court held that agent is entitled to damages for anything incurred in the performance of his duties and to be reimbursed for whatever the agent had advanced or lost. It means that agent yang menjalankan tugas dia, yang acting in lawful manner, okay, is entitled, dia berhak untuk dapat ganti rugi, damages ataupun compensation untuk apa-apa sahaja yang berlaku semasa menjalankan tugas. Dan agent sepatutnya digantikan ataupun dibayar balik lah untuk apa-apa yang dia dah advance ataupun yang dia dah lost, yang dia dah kehilangan tu semasa dia menjalankan tugas sebagai agent. Okay. Ada 3 situasi kat sini. Yang pertama, situasi agent incurred losses or liabilities in performing his duties. Agent tu kehilangan semasa dia menjalankan tugas dia. Yang kedua, agent tu menyebabkan third party cedera. Yang ketiga, agent tu sendiri yang cedera semasa dia menjalankan tugas. Ini situasi yang mana principal kena ganti ataupun kena bayar balik kepada agent. Okay. Untuk kes yang pertama ni, kes Kial ni, tengok je, okay. Kalau yang section 176 ni refer kepada principal authorized agent to do certain act and then something happen to third party. Sama lah ni. Section 178 ni refer kepada agent suffers injury. You kena tengok section tu cerita tentang apa. Kalau section berkait tentang causes injury to third party, section 176. Kalau kamu bercerita tentang agent sendiri yang suffers injury semasa performing the duty, section 178. Salah section 0 marks Untuk kes Kial versus Lim Kim Kiat ni, dalam kes ni dia berkait dengan will. Will ni sebenarnya tak laku dekat dengan England, tapi principal dia suruh juga dia jualkan benda tu. Then bila tak laku, dia belilah benda lain yang sesuai lah, share yang lain untuk digantikan. Dalam kes ni principal tadi tak nak bayar untuk share tu. Principal kata dia tak suruh pun. Tapi in this situation court held that principal tahu yang will tu tak laku dekat England, tapi dia gagal untuk disclose pada plaintiff, pada agent tu. In this situation, bila agent tu pakai duit dia sendiri untuk beli bagi pihak principal, untuk lawful act dia tu, principal kena bayar ganti rugi untuk loss yang ditanggung oleh agent tadi. Okay. Itu untuk yang duties of principal. Ada soalan nak tanya tak sebelum saya move kepada lain? Any question to ask? Boleh tak?
Tak ada, madam. Tak ada Boleh. Kita pergi pada last topic. Last topic tajuk agency. Saya nak tanya, you all punya latihan kita dah discuss sampai tajuk apa? Yang saya dah bagi itu sampai topik apa? Sampai topik duties tak? Ada tak saya bagi pasal duties? Ingat tak? Cuba tengok. Kita dah discuss sampai tajuk apa? Apa last topik kita punya ni? Kita punya last kat mana itu Saya bagi soalan Zizan tu dah discuss ke? Dah kan? Tak habis Zizan tak habis yang Zizan tak habis. Lepas tu yang Zaki belum Tapi saya suruh hantar bila? Minggu ni. Dah hantar belum? Tiga soalan tu Okey. Nanti saya tambah lagi dengan 2 soalan. You all buat draft. Nanti you all hantar dekat Telegram tu untuk discuss hari Selasa nanti. So by Selasa pagi ke, Selasa tengah hari ke, sebelum start kelas tu, you all attach dulu kat situ. Nanti saya tambah lagi 2 latihan untuk tajuk duties of agent, duties of 3 latihan lagi. Kita akan discuss dalam 5 latihan untuk tutorial kelas yang hari Selasa petang tu. Okay? Dua. Saya baru nak bagi nanti. Sekejap lagi. Buat jugalah dan 3 hari tu buat draft lah. Draft tu maksudnya you cari isu dia apa, lengkapkan. Untuk law dia tu kamu just tulis refer section berapa, refer case apa. Tak payah dulu detail lah. Untuk latihan boleh buat macam tu. Tapi untuk final exam, untuk test, kena detailkan. Section tu cakap pasal apa, case tu cakap pasal apa. Faham tak? Boleh, tak ada masalah. You nak tunjuk, nak share dengan member ke you nak personal? Nak personal, PM saya lepas habis kelas. Untuk seterusnya kita sambung pada determination of agency. Sekejap saya share dengan you all dulu. Mana pula saya punya slide ni. Sekejap. Determination of agency. Okay. Sini. Macam mana ni? Sekejap. Do you say now? Mak kau. Nampak tak? Nampak kan? Okey. Ini adalah last topik untuk tajuk agensi, which is termination of agency. Termination ni kalau orang tanya selain daripada perkataan termination, you boleh guna perkataan cancel pun boleh, revoke pun boleh, stop pun boleh. Okay, ini cara ataupun ini method yang kita guna untuk terminate, untuk cancel agensi yang wujud antara pihak-pihak yang ada lah, especially antara principal dengan agent. Okay, because of the relationship between principal and agent menjadikan adanya agensi itu. Okay. So, kita refer kepada agent antara agent dengan principal lah untuk termination of agency ni. Kita pergi pada manner yang ada, method yang ada.
ada dua jenis. Yang pertama by act of the parties, yang kedua by operation of law. Kalau you ingat lagi masa you belajar business organisation, kita ada dua juga cara untuk tamatkan tamatkan partnership. Kalau you ingat, kita ada by operation of law, kita ada by act of parties. Kalau act of parties ni maksudnya pihak-pihak yang berkenaan tu sama ada partner-partners tu yang tak nak teruskan, so dia boleh sama ada based on section 28 dengan section 34 tu sama ada dia ada bagi fixed term ataupun tidak. Dia read together dengan section 28. Kalau dia tak bagi fixed term untuk partnership tu, you boleh refer kepada bagi notice. Dan kalau ikutkan untuk yang operation of law ni, ini biasanya by court order, by perintah mahkamah. You boleh refer pada section 34, section section 30, 35, 36, 37 yang berkait dengan yang gila, lepas tu yang kematian, yang ada charge, lepas tu yang yang incapacity, personal incapacity. Biasanya kalau melibatkan operation of law ni, ini adalah arahan daripada mahkamah, permohonan daripada pihak yang berkenaan untuk tamatkan. Kalau by act of parties ni normally by by dua-dua pihak, sama ada by principal ataupun by agent. Either one of them would like to stop the agency. Okay, so by act of parties ni tindakan sendiri-sendiri. Kalau by operation of law ni by court punya arahan atas permohonan. Faham tak? Boleh? Boleh? Boleh tak? Okay. Kita tengok yang first. By act of parties ada 3. Yang pertama by mutual consent. Yang kedua by unilateral revocation or termination by principal. Yang ketiga by renunciations of agent. Kalau tengok kat sini, mutual consent ni satu. Yang ni keyword dia perkataan unilateral revocation. Uni satu, lateral pihak. Pembatalan oleh satu pihak, iaitu pihak principal. Okay. Then kalau tengok kat sini, pembatalan oleh pihak agent. Renunciation kat sini refer kepada agent tarik diri. Agent tak nak teruskan. Okay. Kita tengok dulu yang first, by mutual consent. By mutual consent maksudnya both parties, dua-dua pihak tu setuju untuk tamatkan agensi tersebut. Masing-masing mencapai kata sepakat, okey, kita tamatkan. So dia refer kepada mutual. Mutual ni both parties agree. So bila masing-masing dah setuju untuk tamatkan, no more rights and liabilities. Tak ada lagi untuk tanggungan dan juga tanggungan dan juga tanggungjawab lah. Stop semuanya. Principal tak ada hak pada agent, agent pun tak ada lagi nak claim pada principal. Because of mutual consent kat sini, both parties agreed to terminate the agency. Okay. Untuk yang kedua ni principal yang tak nak teruskan. Principal may revoke. Principal boleh batalkan agent's authority based on section 154 ni. Kamu highlight dekat buku pun ada perkataan principal revoking. Principal yang tak nak teruskan, principal yang nak batalkan authority. Okay. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Principal may revoke at any time. Bila-bila masa dia boleh revoke, boleh cancel kan? Iaitu sebelum agent has exercised his authority. Sebelum agent menjalankan tugas dia. Bila agent dah start buat tugas dia, principal cannot revoke authority given to agent tadi. So in the case of principal would like to revoke the authority, he must make sure that he revoke before agent exercise his duty ataupun his authority. Based on section 156 ni,
sekali dekat buku tu kamu highlightkan perkataan at any time before the authority has been exercised. It means that principal boleh revoke, boleh batalkan, boleh cancelkan kuasa ejen. Jadi ejen tu must laksanakan tugas. Once ejen laksanakan tugas, principal must wait until agents perform his authority or his duty. Then baru dia boleh revoke. So they must make sure that the revocations or the terminations is given to agent before agent exercise his duty or his authority. Okay, in order to revoke, okay, principal must give reasonable notice. Ini yang biasa kita tengok lah. Yang kalau biasa, kalau principal nak batalkan apa-apa, principal kena bagi maklum, bagi notice kepada ejen. Kalau principal tak bagi notice, apa yang berlaku? Ejen tu akan mengalami kesukaran, kesusahan dan principal kena bertanggungjawab untuk bayar ganti rugi. Okay, so based on section 159, it's mentioned that reasonable notice must be given of such revocation. In the case of principal would like to terminate the authority of agent, principal must give a reasonable notice. Otherwise, jika sebaliknya, jika principal tak bagi notice, damage thereby resulting to the agents must be made good. Apa-apa kesusahan, apa-apa kerosakan yang tanggung agent mesti digantikan oleh principal. So to avoid any problem, principal should give must prepare reasonable notice to agent before he decided to stop or to cancel or to terminate the agents from being his or her agent. Faham tak? Boleh? Boleh? Boleh. Boleh okay, right. About the notice, about the notice, how long the notice should be given to agent? Ada mana-mana dalam akta tersebut? Tak ada. So regarding the reasonable notice, actually it depends to the facts and circumstances of each case. Kita tak ada specific how long notice tu nak diberikan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bergantung kepada keadaan-keadaan dan juga fakta-fakta dalam kes tersebut. Dia bagi contoh. Suhrabji versus Oriental Security Assurance. Dalam kes ni dia punya agency between principal and agent lasted for 50 years. Dia dah hampir 50 tahun. So dia berhasrat untuk terminatekan agensi tersebut. Jadi principal give a notice to an agent about 3.5 months notice. In this case, court held that 3.5 month notice was not adequate. 3.5 bulan ni tak cukup untuk maklum kepada agent because of dia punya hubungan agensi tu dah terlangsung selama lebih kurang 50 tahun. So agent ni dah banyak customer, jadi kalau 3.5 bulan ni sangat tak cukup masa untuk informkan kepada pihak luar sana bahawa antara mereka takkan ada lagi agensi lepas ni. So the court held that in these circumstances 2 years notice would have been reasonable notice. 2 tahun notice. Kalau untuk agensi 50 tahun ni. Kalau 3.5 month notice ni mungkin kalau dia setahun ke, dia sekejap dia punya agensi tu, bolehlah bagi tahu dengan tempoh ni. Tapi kalau tempoh yang lama, masa yang lama juga diperlukan to make sure the people out there notice about the terminations between principal dengan agent ni. So dalam kes ni 3 bulan setengah tak reasonable, tak munasabah lah. Okay. Pergi pada next exception. In certain situation, principal is prevented. Principal cannot terminate. Or principal is avoid from terminating the agent authority. Ini situasi yang mana principal tak boleh nak tamatkan kuasa agent. It means that principal kena tunggu dulu. Situasi apa? Situasi yang pertama, bila agent himself has an interest. Bila agent tu ada buat
interest, ada buat advancement ke apa, ada kepentingan dalam harta prinsipal dalam subjek matter yang di businesskan tu, prinsipal kena tunggu. Prinsipal kena settlekan dulu baru dia boleh terminate the agent's authority tadi. For example, section 155 ni dia kata agent has interest, so in the subject matter of the agency cannot be terminated. Tak boleh tamatkan kecuali prinsipal tu selesaikan dulu. Illustration dia, A gives authority to B to sell A's land and to pay himself out of the proceed the debts due to him from A. A cannot revoke the authority. Kenapa? Sebab B ni ada bayarkan something kat situ kan. Hutang tu A kena settlekan dulu, hutang tu baru boleh revoke B punya authority. Sebab B ni ada buat advancement kat situ. Macam kes Mark Sanders ni pun sama juga. Dalam kes ni, factor is part of the agent, sama macam broker pun agent juga. Dealer pun agent juga. Okay, kalau orang sebut factor ni adalah sebahagian daripada agent. Agent ni dia telah advancekan security untuk barang prinsipal tu. So court held that agency cannot be terminated. Why? Because of agent kat situ ada interest dalam subject matter yang melibatkan prinsipal tu. So because of agent to bayar security of the goods, prinsipal kena settlekan dulu, then prinsipal baru boleh terminate kuasa agent tu. If not, prinsipal tak boleh terminate. Okay. The court held that in the case of first versus first, ini kes yang kedua, kes ni pun sama juga, dia melibatkan factor juga, agent juga. Agent ni pun dia buat security juga, dia buat advancement kat sini, dia advancekan untuk prinsipal dia for security of the goods. That in these situations, court held that prinsipal tak boleh nak revoke selagi mana advance tu remain unpaid. So prinsipal kena pastikan dia dah bayar dulu untuk advancement yang dibuat oleh agent tu, baru dia boleh tamatkan kuasa agent tu. Bila agent tu masih lagi dibeban dengan hutang oleh prinsipal, prinsipal kena settle dulu. Tak boleh remain unpaid. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, B. Principal prevented. Principal tak boleh tamatkan kuasa agent bila mana agent tu dah been partly exercised. Agent tu dah buat sebahagian tugas dia. Based on section 157 ni dia kata principal cannot revoke the authority given to his agent after the authority has been partly exercised. Keyword dia perkataan partly exercised. Because of, kita sebut tadi, at the first place tadi, in order to make sure principal can terminate the agent's authority, principal has to bear in mind that the agent is not yet start with the duties. Okay, dia belum mula. Dia boleh revoke at any time before agents perform. Once agents sudah perform tugas tu, duties or authority tu dah dijalankan, principal have to wait until agent tu settlekan, then baru dia boleh tamatkan. Macam ni lah. But been partly exercised, principal tak boleh revoke. Based on section 157 ni, principal cannot revoke. Tak boleh batalkan bila agent tu dah jalankan tugas dia separuh. Okay. Macam kes Red versus Anderson. Dalam kes ni, agent telah disuruh oleh principal, a turf commission agent untuk place bets on his behalf. It means that principal arahkan agent untuk bets bagi pihak dia, and then agent tu dah buat, cuma custom dia, kalau custom ni kita ikut je lah. Custom dia, agent tu pakai nama dia sendiri. Ni custom dia. Agent tu bets pakai nama dia sendiri. Unfortunately, bets tu dia lost. Dan bila dia lost, principal tak nak bayar untuk jumlah bets tu. Dan dia sangat frust, so dia saman principal. Principal tak ngaku salah lah. Tapi court held that in this situation, principal could not revoke. Dalam kes ni, principal yang suruh beli tadi, dan custom dia memang agent tu pakai nama dia sendiri. Dan dalam kes ni, principal kena bayar ganti rugi because of principal adalah orang yang menyuruh agent tadi dan agent tu dah menjalankan tugas dia.
In these situations, principal would have to indemnify. Principal kena ganti balik. Okay. C, notice of termination is only effective when it's come to knowledge of the agent or third party. Principal yang nak tamatkan ni, yang nak cancelkan agensi tadi, kena pastikan notis penamatan tadi, notice of termination tadi sampai pada pengetahuan pihak ketiga dan juga ejen yang berkaitan. Kalau tak sampai, tak efektif. Based on section ni, dia kata termination does not takes effect. Pembatalan tak akan berlaku, tak akan memberi kesan sekiranya tidak dalam pengetahuan third party ataupun him kat sini refer pada agent lah. Okay. Dia mesti becomes known. Dia mesti dalam pengetahuan. Dia mesti dalam makluman. Kalau third party tak tahu, agent pun tak tahu, dalam kes ni principal tak boleh nak salahkan agent, principal still kena bertanggungjawab. Macam kes Pencapar Citi versus Haji Jah ni, principal tamatkan kuasa agent tapi principal tak serve letter of termination to his agent and third party. So in this situation, third party masih deal dengan agent tadi yang dah ditamatkan kuasa tadi. Court held that in this situation, third party tak salah dan termination tak efektif. Why? Because of principal himself, dia tak serve notice of revocation kepada agent dan third party yang involved dalam kontrak itu. Faham tak? Boleh? Boleh? Boleh tak? Ya. Boleh okey. Hilang pula dah. Sekejap. Yang kes last tu, kes Truman versus Lauder tu lebih kurang sama tadilah. Lebih kurang sama dengan kes yang sebelum tu. Sekejap. Ada pergi dia. Smart Sanders dah. Terus dah. Okey. Sekejap. Yang kes yang kedua tu pun kes yang sama juga. Truman Lauder ni. Third party dia tak tahu tentang revocation tu. Jadi because of dia tak ada knowledge, kontrak tu kira masih lagi berlangsung lah. Dalam kes ni principal nak batalkan kuasa agent tu. Third party yang deal dengan agent tu tak ada knowledge tentang agent tu dah ditamatkan kuasa. So in this case, kiranya third party had no knowledge. Contract still binding lah. Okay. Yang ketiga, renunciation. Renunciation ni agent tarik diri agent boleh untuk tidak teruskan kontrak tersebut. Kalau dia tak nak teruskan pun boleh. Tapi sama macam prinsipal juga. Dia kena bagi reasonable notice. Otherwise, kalau tak bagi notice, dia tiba-tiba berhenti macam tu je, principal boleh dapatkan ganti rugi. Based on section 159 ni, dekat dengan buku you all pun ada, reasonable notice. Samalah tengok dia berapa lama dia ada connection dengan principal tu untuk agensi tu. Kalau dia tak bagi notice, kerosakan, kehilangan, kerugian principal, dia kena bertanggungjawab. Renunciation ni agent tarik diri. Okay. Kalau fixed term, kalau dia dah setuju untuk 5 tahun agensi, agent liable untuk bayar ganti rugi sekiranya dia tarik diri. Sebab apa? Sebab premature renunciation without sufficient cost. Tapi kalau dia ada notice, dia bagi sufficient cost, tak ada masalah lah. Walaupun fixed term, kalau dia sebab contoh macam dia ada heart attack ke, dia ada masalah-masalah yang kesihatan lain ke, dia adalah benda-benda yang tak boleh nak perform kat situ, so dia boleh bagi notice. Okay. Kalau tak, kalau dia buat diam je, dia tak bagi tahu notice, dia kena bayar ganti rugi. Sebab apa? Sebab renunciations without sufficient cost, tanpa sebab yang munasabah. Okay. Kita pergi pada yang kedua. Yang kedua by operation of law. By operation of law ada 6. Okay, ini by court's order lah. Yang pertama, bila performance of the contract. By the performance. By the performance ni maksudnya bila masing-masing dah selesai tugas masing-masing, kita boleh tamatkan. Agency is terminated based on the business being completed. Dah selesai. Based on section 154,
tamatkan because of completed. Okay. Yang kedua, expirations of the period fixed. Ini dah habis tempoh. Walaupun masih lagi business tu belum selesai, belum complete, tapi sebab dah expired tempoh dia, boleh tamatkan juga. Contoh macam kalau fixed term, janji nak buat 2 tahun je. Dah habis 2 tahun, you boleh apply untuk terminate. Even though business belum completed, doesn't matter. The most important thing is expired tu dah ada. Yang ketiga, death of either the principal or agent. Kematian salah seorang. That's why saya kata ini court's order. Ini perintah daripada mahkamah sebab tak boleh nak teruskan contohnya kan. Based on section 154, principal or agent dying. Boleh tamatkan. Okay, ada exception Sekejap. Alamak. Sekejap tahu saya nak kena patah balik. Exception tadi apa ya? Exception ni the death of the principal would not terminate the agency if the agent has an interest. Sama macam tadilah interest. Kalau agent tu ada advancement ke, ada pendahuluan ke, ada subject matter yang connected dengan business tu, ada kaitan dengan agent tu, walaupun principal mati, dia tak terminate terus. Okay. So, jika berlaku macam tu, apa prinsipal kena buat? Kalau mati prinsipal tu akan jadi efektif revocation untuk agensi tu akan efektif bila ejen tu dapat notis tentang kematian. Kalau prinsipal punya kematian tu, ejen tu tak tahu apa-apa, dalam kes tu kontrak untuk agensi tu masih berjalan lah. Okay. Dan terminations takkan terhenti sebab prinsipal tu mati. Okay, prinsipal mati, dia akan ada pengganti dia dulu. Apa yang perlu dibuat oleh ejen kalau prinsipal tu mati? Ejen kena ambil reasonable step untuk protect dan preserve harta prinsipal. Section 162 ni Agent is bound to take on behalf of the representative. Sebelum ada wakil daripada si mati ni, agent kena jaga dulu, ambil reasonable step untuk protect and preserve. Kalau prinsipal mati, biasanya dia akan lantik legal representative. Inilah wakil daripada si mati. Okay, itu yang expiration tadi kan, death kan. Yang di kalau subsequent insanity, tiba-tiba gila salah seorang, prinsipal gila ke, ejen gila ke pun boleh tamatkan juga agensi tu. Based on section 154, because of becoming of unsound mind. Unsound mind ni insane lah, tak waras. Example case Younger versus Toynbee. Dalam kes tu, prinsipal gila, ejen tak perlu teruskan. Okay, yang E ni bankrupt ataupun insolvency. Bankrupt ni refer pada company, insolvency ni refer pada principal. Ini muflis lah. Pun boleh terminate juga based on section 154, principal declare been adjudicated or declare a bankrupt or insolvent. Principal kat sini either firm ataupun individual. Yang F ni last kali ni agency unlawful because of sama ada contohnya principal becomes enemy of the outbreak of war. Contoh macam principal ni musuh, ataupun mungkin principal ni buat business yang against the law, itu dikira sebagai enemy juga. Dia buat jual beli senjata api ke yang illegal. Okay, so itu pun boleh juga buat permohonan untuk tamatkan agensi because of agency becomes unlawful. Unlawful business Okay, ada soalan tanya tak untuk termination? Any question to ask? Termination? Tak ada Kita tengok sekejap latihan. Untuk duties tu saya akan bagi you untuk discussion kelas Selasa. So untuk hari ni cuba buka buku tu, yang dah ada buku tu. Semua ada buku ke? Semua ada buku?
Ada okey. Cuba tengok dekat dengan latihan tajuk termination kat belakang sekali. Soalan tutorial. Jumpa tak topik termination? Jumpa tak soalan sekejap Zaiful dengan Badrul ada tak? Ada? Ada tak soalan tu? Ada? Ada tak? Soalan Zaiful dengan Badrul ada tak? Ada, madam. Ada Yang lain ada? Ada yang tak ada ke? Belakang. Tutorial. Kalau buku saya ni 218. Buku lama. Buku baru tak ada. Buku baru tak sure berapa. Buku baru tak ada tutorial macam biasa. Ya ke? Ya betul you all ni. Tak tahu. Tak ada ke? Buku ni Belakang tak ada? tak ada. Buku ni 212 page je. Oh ya ke? Kejap saya bagi dalam grup lah kejap Kejap saya bagi dalam grup. You all tengok sekejap. Cuba draftkan jawapan dia apa. Kita selesaikan ini satu. Kejap. Nombor 6. Madam. Iman dah bagi dalam grup dah. Ada dah? Okey. Dah. Okey. Kalau dah ada tengok sekejap. Cuba cari isu dia apa. Siapa yang dapat isu tu nak cakap pun boleh, nak tarik pun boleh. Saya tunggu sekejap ni. Apa isu dia? Apa isu dia? Apa main topik dia? Tengah baca? Tengah type, okey. Ya, betul.